Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan ahli perniagaan yang lain dalam kursus keusahawanan sosial, pertemuan kita pada kali ini membawa kepada pembentangan Social Business Model Canvas atau SBMC yang telah kami jalankan. Sebelum itu, suka saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan yang lain. Nama saya Muhammad Suhail bin Samsuddin daripada Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup. Assalamualaikum, nama saya Junaidah binti Musa. Saya dari Fakulti Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup semester 3. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Talizi dari kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan semester 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azila binti Muhammad Tahir. Saya merupakan pelajar daripada program Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup. Kini berada di semester 3 tahun 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Harman bin Nordin, berumur 36 tahun. Saya mengambil program Sarjana Muda Teknologi dan Pendidikan Kemahiran Hidup. Sekarang berada pada tahun 3, semester 3. Tajuk SBMC atau Social Business Model Canvas yang kami pilih adalah berkenaan dengan program persediaan dan juga latihan profesional. Sejajar dengan keperluan pada masa kini, pengetahuan berkenaan dengan teknologi dan juga kemahiran industri adalah sangat penting bagi mengikuti arus pemodenan negara dan juga mencapai pelaksanaan kepada revolusi perindustrian 4.0 di negara kita. Saya akan menerangkan Social Business Model Canvas SBMC. Social Business yang grup saya pilih adalah program persediaan dan latihan profesional. Saya akan menerangkan key resource iaitu sumber utama di dalam bisnes ini. Key resource bagi bisnes ini terdapat 4. Yang pertama modul, yang kedua fasiliti, yang ketiga yuran dan yang keempat kemudahan alat atau alat bantu mengajar. Modul yang disediakan merupakan bahan bacaan atau bahan rujukan semasa pembelajaran di dalam kelas berkaitan kos yang dipilih oleh pelajar. Menyediakan fasiliti yang lengkap dan selesa untuk para pelajar. Yuran yang dikenakan untuk para pelajar yang mengikuti kursus amat berpatutan turut menyediakan kemudahan bahan atau alat bantu mengajar yang lengkap semasa sesi pembelajaran. Kali ini saya akan menerangkan mengenai key activity ataupun aktiviti utama, iaitu segala proses aktiviti yang dilakukan dalam syarikat bermula daripada pembuatan hinggalah pemasaran produk. Antara aktiviti utama adalah memberi pengetahuan serta latihan amali kepada pelajar, memberi pemahaman teori kepada pelajar dan terakhir sekali mendedahkan kepada pelajar tentang pengajaran teknologi terkini serta keperluan industri. Kali ini saya akan menerangkan mengenai key partnership, iaitu pihak yang terlibat dalam menghasilkan produk dan pergerakan bisnes ataupun perniagaan secara tidak langsung. Kerjasama mereka memberi impak kepada pengeluar produk. Antara key partnership ataupun rakan kongsi yang boleh dilibatkan dalam perniagaan ini adalah sebagai contoh industri latihan, agensi badan industri, jabatan kerajaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, NGO serta tenaga pengajar. Type of intervention. Ia bermaksud kaedah ataupun bagaimana pelaksanaan program ini dijalankan. Okey, baik. Ia berbentuk kelas, bengkel ataupun program pembelajaran berkenaan persediaan untuk menempuh alam universiti. Sebagai contoh yang boleh saya bagi ialah mereka akan belajar berkenaan dengan Microsoft, iaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Selain itu, mereka juga akan
belajar berkenaan bagaimana untuk menjadi pembentang yang baik, presenter yang baik, dan juga mereka akan mengetahui bagaimana untuk menggunakan sistem-sistem pembelajaran dalam talian dan editing dan lain-lain lagi. Bagi latihan profesional pula, mereka ini akan diberi pendedahan dan juga menjalankan amali berkenaan dengan keperluan industri seperti latihan automotif, latihan memasak, kimpalan, elektrik fasa 1 dan juga pertanian. Bagi program persediaan dan latihan profesional ini dapat memberi impak yang positif terhadap belia. Program ini yang dianjurkan dapat melahirkan ramai belia yang berpengetahuan serta mempunyai bakat kemahiran yang tinggi. Program ini juga merupakan satu persediaan kepada perubahan kehidupan seiring dengan teknologi yang ada sekarang. Silibus yang disediakan sesuai dengan generasi terkini serta modul yang diberi amat memenuhi keperluan setiap industri. Setiap pelajar yang menyertai program ini akan dapat sijil penyertaan yang memberi makna mereka telah mempunyai pengetahuan dalam sesuatu kemahiran yang mereka pilih. Seterusnya, pelajar dapat menimba pengalaman dalam sesuatu kemahiran yang mereka minat serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi generasi belia masa kini. Dalam segmen, kita menyasarkan program persediaan dan juga latihan profesional ni kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah penduduk setempat. Yang kedua adalah komuniti masyarakat. Seterusnya adalah pengurusan industri. Dan yang terakhir sekali adalah pelajar lepasan SPM. Yang mana kita tahu keempat-empat segmen ini adalah mereka yang ingin meningkatkan lagi pengetahuan dan juga kemahiran mereka ke tempat yang lebih tinggi. Okay, so normally dalam channel, macam mana kita nak mempromosikan program persediaan dan juga latihan profesional ni, kita menggunakan 4 saluran. Yang pertama adalah periklanan melalui media-media sosial. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita akan create FB page dan segala maklumat, hebahan, lokasi, apa program yang akan dijalankan, waktu, semua kita akan maklumkan hebahan tu melalui saluran media sosial ni lah. Yang kedua adalah melalui kesatuan penduduk. Dalam kesatuan penduduk ni, kita akan pergi ke taman-taman dan kita akan edarkan brosur, kita akan pasang banner, dan dalam brosur tu kita akan promotekan apa objektif yang ingin kita capai dalam program persediaan dan juga latihan profesional ni. So, sasaran kita mungkin dalam kawasan perumahan tu mungkin akan ada anak-anak yang tengah menunggu keputusan untuk mendapatkan tempat DIPT contohnya. So bila kita gunakan saluran macam ni, mereka akan sikit sebanyak akan tertarik dengan program. Yang ketiga adalah saluran melalui cawangan syarikat. So kita akan collaborate lah dengan syarikat atau organisasi yang mungkin ada mempunyai pelajar-pelajar yang tengah sedang praktikal, contohnya sedang membuat latihan industri di sebuah organisasi. So mungkin pelajar ni dia ingin meningkatkan atau menambahkan ilmu pengetahuan. So kita akan menggunakan saluran cawangan syarikat ni lah untuk program latihan profesional yang akan kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah website NGO dan juga agensi kerajaan, contohnya kolej swasta, institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, atau boleh jadi pertubuhan pendidikan anak-anak yatim, pertubuhan pendidikan orang kelainan upaya, yang mana golongan sebegini juga tidak seharusnya diabaikan dan mereka layak dan berhak untuk mendapatkan pengetahuan untuk mereka meningkatkan taraf hidup mereka dan meningkatkan ilmu serta kemahiran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Kos struktur pula adalah kos perbelanjaan yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Ianya meliputi kos sewaan tempat latihan amali, kos untuk menjalankan kelas tersebut, kemudian kos untuk penyediaan bahan seperti komputer, software, hardware dan juga bahan-bahan amali yang lain, serta kesemua kemudahan utiliti
yang akan digunakan? Dari SBMC yang kami berikan, iaitu program persediaan dan latihan profesional, kalau kita lihat dari segi apa yang kita titik beratkan adalah bagaimana persediaan pelajar ataupun calon dalam menghadapi pembelajaran di universiti, dan juga kami juga sediakan bagi program latihan yang berasaskan industri. Apabila kursus kami berjalan dan kami rasa kita perlu ada satu surplus, di mana kursus utama kami adalah dari segi persediaan dan juga latihan. Kami gabungkan antara latihan kemahiran dan juga teori. Dalam program kami juga, kami tetapkan yang latihan kemahiran adalah berasaskan industri. Kami pandang dari sudut usahawan, dengan kemahiran yang kami berikan, calon ataupun pelajar tersebut boleh juga menyambung ataupun membuat latihan lanjutan dengan kursus keusahawanan yang akan kami berikan, supaya pelajar ataupun calon ini dapat memberi satu kertas kerja ataupun idea di mana mereka ini boleh juga menceburi dalam bidang keusahawanan. So pada pendapat saya, ia amat berkesan, dan juga program ini akan menjadi satu program yang menyeluruh dari pelbagai aspek. So kalau kita tengok program yang kami sediakan, terdapat program latihan kemahiran yang berasaskan industri. So latihan kemahiran yang kami akan berikan boleh diguna pakai untuk calon ataupun pelajar menceburi dalam bidang keusahawanan. Bagi revenue dari program kami ini, kami tetapkan ada 3 perkara yang kami akan adakan. Yang pertama adalah penjualan aksesori, yang kedua adalah penyewaan show booth, dan yang ketiga adalah penjualan baju program. Bagi penjualan aksesori, kami akan kenakan sedikit charge, di mana kami akan menjual pelbagai aksesori yang kami akan adakan semasa pendaftaran program persediaan dan latihan profesional. Yang kedua adalah penyewaan show booth, di mana kami akan menganjurkan event ataupun menyertai event, mana-mana event yang kami akan dapatkan dari persatuan NGO ataupun persatuan penduduk, dan kami akan sewakan kepada industri ataupun penyedia latihan. Dan yang ketiga adalah penjualan baju program. Penjualan baju program ini tidak tertakluk kepada peserta sahaja. Kami akan buka penjualan baju program ini kepada sesiapa sahaja yang ingin membeli, tidak terhad hanya kepada penyelaras ataupun kepada peserta sahaja. Ia juga akan kami jual secara online. So dari hasil daripada ketiga-tiga revenue ini akan kami serapkan ke dalam hasil pendapatan operasi kami, untuk kami sedikit sebanyak menampung
kos operasi bagi program persediaan dan latihan profesional. Dan saya berharap segala yang kami sediakan dapat sambutan daripada peserta dan juga pihak-pihak yang terlibat. Kesimpulan daripada SBMC yang kami sediakan iaitu program persediaan dan latihan profesional. Kami yakin SBMC yang kami cadangkan ini mendapat sambutan dan mendapat feedback yang baik dari kalangan NGO dan juga persatuan penduduk serta penyedia latihan dan juga industri. Dan kami percaya apa yang kami adakan ini mendapat sambutan secara menyeluruh dari kalangan ibu bapa, para guru dan juga masyarakat. Kami akan fokus dan kami akan sentiasa berusaha bagi menjayakan program kami ini. Dengan lafaz bismillah, saya menutup sesi pembentangan kami dan saya ucapkan sekian, terima kasih.